Ini berita tergempar yang kita baru terima. Peredua dikatakan baru saja register ataupun buat trademark dua nama baru iaitu Nexis dan juga Trust. Persoalannya, adakah dua nama baru ini bakal menggantikan nama Peredua Alza yang dah lebih 13 tahun dekat market Malaysia? Dan untuk video kali ini, abang akan kupaskan ataupun abang akan ulaskan 5 fakta yang sahih mengenai Peredua Alza, dan bagi korang yang ternanti-nantikan model ni, sabar. Model ni akan masuk tak lama lagi. So macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan loceng. Semua sedia maklum, Alza dekat market ni dah lama gila, babe. Dah daripada 2009 sampailah sekarang. Kira-kira dah plus minus 13 tahun dah. Tapi yang paling penting adalah, walaupun dia 13 tahun dekat market, model ini still kekal relevan lah. Walaupun dia cuma buat facelift pada tahun 2018. Kau bayangkan 2009 sampai 2018 dia baru buat facelift. Lepas tu jual pula sampai 2022. Benda tu masih lagi laku, babe. Average dia boleh jual unit yang sangat-sangat konsisten. Dan aku rasa antara faktor-faktor kenapa Alza ini laku keras adalah salah satu aku rasa dari segi harga lah. So kalau kau tengok harga, dia jual start daripada RM49,000 ataupun RM50,000. So harga untuk sebuah MPV 7 tempat duduk dengan harga start daripada RM50,000 memang berbaloi, babe. Dan yang penting adalah orang katakan dengan ruang yang agak luas, orang katakan reliable, jarang kita dengar ada masalah pasal Alza ni kan. Kalau ada masalah Alza, si Mamat Japar tu takkan dia duk puji-puji Alza ni kan. Itulah kenapa aku rasakan Alza laku keras. Walaupun dia punya safety kan, airbag dia dua macam tu je daripada dulu sampailah habis production, macam tu je lah. Dan even kereta second pun value dia still ada tau. Kalau kau search, kalau kau nak beli Alza second, harga dia still value ada RM20,000 ke atas tau. Dia tak drop, bang. So itulah antara sebab kenapa Alza ini kekal laris sampai kali ni lah. So, dan untuk video kali ni macam aku cakap lah, kita akan senaraikan 5 benda yang benda yang dah wajib, yang memang dah ada dekat Alza yang kita dapat tahu. Nombor 1, exterior. Okey, semua sudah maklum. Exterior kalau kita cerita daripada Alza ambil daripada model mana? Dia bukanlah 100% produk made in Peredua dekat Rawang, bukan. Okey, semua sudah maklum, Alza diambil daripada Daihatsu Xenia ataupun Toyota Avanza. So, semua sudah maklum juga yang Alza juga yang akan juga gunakan design yang hampir serupa seperti Xenia ataupun Avanza. Kalau kau tengok kepada gambar ni, yang ini adalah gambar yang telah dimanipulatkan oleh Tepilus Chin. Yang ini dia dikatakan gambaran mungkin Alza berbentuk begini. Dan of course, untuk Peredua punya style, biasanya dia takkan follow sebiji. Dia takkan ambil sebiji Xenia, bawa masuk Malaysia, tukar logo, tak. Tapi kebiasaannya kalau kita ikut track record Myvi dan sebagainya, banyak dia buat upper body. Upper body boleh katakan almost design luaran adalah made by local kita. So, dia adalah ikut cita rasa orang lokal dan dibuat oleh orang lokal juga. Dan untuk design yang baru ni, yang ni jauh lebih cantik, jauh lagi mantap, jauh lagi sporty daripada Alza Tech yang sedia ada lah. So, untuk yang ini kalau kau tengok kan, yang ini dia lebih ikut kepada trend kereta zaman sekarang lah. Trend yang lampu tirus, kalau kau nampak kan. Dan kita nampak juga ada lampu LED juga. Finally ada LED. Sebelum ni halogen saja. Sekarang ni dah ada LED kan. Dan kalau kau nampak kan dari segi lampu signal dan sebagainya, dia akan bakal jadi macam Activa. So dia akan jadi yang bergerak tu. So dengan grill, kalau kita tengok dengan Tepilus punya design, dia akan buat grill yang lain sikit lah. Dia buat grill yang melintang. Dan kalau dia ikutkan daripada tepi, dia masih lagi kekal sebagai konsep sebuah MPV yang praktikal. Dan lebih menariknya adalah rim bakal di-upgrade kepada 16 inci. Sebelum ni 15 inci tau. Tapi sekarang ni Alza baru bakal datangkan dengan rim 16 inci. Yang kedua, interior dia lagi mantap. So, bercakap dari segi interior Alza baru jauh berbeza daripada Alza yang lama. Sekarang ni interior dia nampak seakan-akan seperti Activa. Dan kita yakin juga
Interior biasanya Pro 2 akan kekalkan lah. Dia akan buat apa body luar je. Tapi biasa dalam dia akan kekal sama. Dan kalau kita lihat kepada interior sama ada daripada dekat Xenia ataupun dekat Avanza, dia dah ada floating screen 9 inci. Sama seperti Ativa. Mungkin yang ini frame dia lain sikit ke, kita tak tahulah. Dan yang lebih penting, akhirnya Alza bakal menjadi model Pro 2 pertama yang ada Apple CarPlay, Android Auto. Seterusnya, kalau kita tengok meter cluster, no more analog. Sekarang ni dah fully digital. Lagi canggih lah. Sekarang ni, Alza dah ada aircon belakang. Dulu, tak pernah ada aircon belakang. Orang duduk belakang, duduk bising-bising. Sampai row ketiga mana aircon dia. Tetapi sekarang ni, belakang dah ada aircon. Dah ada separate. Depan dah ada, belakang dah ada. Ini adalah satu perubahan yang sangat besar kalau kau tanyakan kepada aku. Dan of course, yang ini still maintain lah. Dia still masih lagi sebuah MPV 7-seater. Nombor 3, safety. So, safety yang ini juga antara perubahan yang sangat ketara ditampilkan pada Alza baru. Jika dulu 2 airbag, Alza baru bakal ada 6 airbag. Dan of course, kalau kita tengok kepada adik-beradik dia lain, Myvi, Ativa, diorang dah ada Pro 2 Smart Drive Assist ataupun PSDA. Dalam erti kata mudahnya, ada sistem lah. So, untuk Alza baru juga akan ada sistem macam adaptive cruise control. Aku rasa mungkin kalau dia datangkan dengan low speed monitor lagi cantik. Mungkin dia ada front collision warning dan sebagainya. So, ini adalah satu package lengkap. Ada sistem yang ada pada MPV. Dan kalau dia dapat jual pada harga below 100,000, aku rasa dia bakal menjadi MPV pertama yang akan ada sistem. Ataupun tak banyak lah. Bawah 70,000 dah ada. Rush ada tak? Rush ada kot. Rush ada. Sorry. Maafkan saya. Rush ada. Sorry. Tapi still, dia adalah MPV yang paling murah yang ada sistem. Nombor 4, engine. So, untuk engine sebelum ni kita pernah katakan mungkin Alza baru akan gunakan engine sama seperti Ativa 1.0 liter turbo. Mungkin juga Alza bakal menjadi model pertama yang menggunakan enjin hybrid sebab dia pun bakal pergi ke hybrid juga. Dan untuk yang enjin yang ni, dia menampilkan 103 horsepower dan juga 136 Nm torque. Dan untuk kotak gear, mungkin dia akan bertukar kepada transmisi DCVT sama seperti Ativa. Dan yang lebih penting juga adalah walaupun sebuah MPV dengan enjin 1.5 liter NA, tetapi full consumption dia memang super, babe. Pro 2 bab full consumption dia memang champion lah. So yang ni kalau ikut ke atas kertas, dia boleh rekod 22 km per liter. Dan buat pertama kalinya juga dekat Alza bakal ada 3 mode pemanduan iaitu normal, eco mode dan juga power. Dan untuk power ni bukan satu benda yang baru. Kita boleh lihat dekat Myvi, kita boleh lihat dekat Ativa, benda tu memang dah ada dan kita expect benda tu akan berada dekat steering rather daripada button-button yang lain lah. So, steering lebih afdol kalau kau tanya kepada aku. Yang penting juga, Alza juga mungkin akan menggunakan platform yang baru iaitu dinamakan sebagai DNGA, yang dinamakan sebelum ni macam Ativa gunakan Daihatsu New Global Architecture, sama juga dengan Toyota New Global Architecture, DNGA sama juga. So Alza pun akan menggunakan platform yang baru juga. Nombor 5, size dia. So, memandangkan Alza bakal menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture sama seperti Ativa. Dari segi saiz, saya nak bagi korang membayangkan macam mana saiz Pro 2 Alza baru. Sebenarnya, Alza yang baru ni dia adalah lebih besar dan juga lebih panjang berbanding dengan Alza lama. Dan kalau ikutkan kita punya pengiraan, dia adalah 175 mm lagi panjang, 35 mm lagi lebar dan 80 mm lagi tinggi berbanding dengan Alza yang lama. Dan sebagai perbandingan juga antara Alza baru dan juga Arus, mana satu lagi besar? Kalau ikutkan dari segi rekod dia punya pengiraan, sebenarnya Arus adalah lebih besar berbanding dengan Alza. Tapi beza dia tak banyak pun. Dia cuma bezanya adalah Arus 40 mm lagi panjang, dia tinggi dia 40 mm lagi tinggi berbanding dengan Alza baru. Tapi dari segi lebar, Alza menang. Alza dia 35 mm lagi lebar berbanding daripada Arus. Kiranya lagi luas lah.
Okey, sebagai bonus pada anda, ramai bertanya juga berapakah harga yang akan ditampilkan pada Alza yang baru. Okey, dan ini adalah satu kita dapat mengesahkan bahawa Alza baru akan didatangkan dengan 3 pilihan varian, iaitu X, H dan juga AV. AV adalah full spec lah. Dan kalau kita buat sebagai perbandingan, harga Alza dahulu start daripada RM50,000 sampailah RM60,000. Tetapi aku yakin dengan Alza baru, dia takkan start daripada semurah itu. Kalau kita tengokkan dari segi teknologi semakin maju, dari segi safety meningkat, dari segi dia punya interior dia lebih menarik berbanding daripada sebelum ini. Dan of course aku jangkakan harga dia akan lebih mahal berbanding daripada high spec sebelum ni. High spec sebelum ni RM60,000. So kita jangkakan Alza yang baru will be around dalam plus minus RM70,000. Dia akan lebih kurang macam tu. Mungkin low spec akan lebih rendah sikit, tetapi high spec dia boleh pergi up to 70,000 or more, kita tak tahu. Tetapi yang lebih penting adalah bagi anda yang expect mungkin harga sama seperti Alza lama, tidak. Alza baru akan lebih mahal berbanding dengan Alza lama. Dia mungkin probably lebih kurang sama macam Arus. Kalau ikutkan Arus, harga daripada RM68,000 sampai RM73,000. So harga dia will be lebih kurang sama seperti Arus, ataupun mungkin lagi mahal sikit daripada Arus kalau kita nak ikutkan secara overall package yang diberikan. So, persoalan lebih penting, bilakah akan dilancarkan? Dan semua saya maklum, up to date, production Alza lama memang dah discontinue, memang dah tamat. Dan kalau ikutkan sebenarnya Alza baru memang plan launch scene mungkin awal tahun hari tu dah. Tapi macam aku cakap lah, macam-macam berlaku pandemik dengan banjir, dengan apa shortage chip yang stok yang orang order daripada tahun lepas tak dapat lagi, itu membuatkan Alza ni delay sedikit lah. Okay? So dan tapi kita jangkakan dia akan launch dalam masa terdekat ni, sebab apabila Alza lama dah end production, Alza baru akan datang lah. Tapi biasalah, Peredua ni dia takkan launch tau. Dia bukan macam ni. Dia bukan dah ada dia tu launch. Tapi prinsip Alza, prinsip Peredua, dia akan sediakan stok yang sedia ada. Kalau kita tengok rekod yang Activa, Myvi, dia orang akan sediakan stok at least 5,000 kereta dekat yard kereta dia orang, barulah dia orang launch. Hari ni dia orang launch, petang ni kereta boleh keluar. Itulah prinsip Peredua daripada dulu sampai sekarang. Itu yang aku memang sangat-sangat sokong lah. Dan berdasarkan kita punya informer juga dekat kilang, katanya mereka tengah pasang sekarang ni Alza yang baru dan bakal siap, saya rasakan end production, bukan end production. Benda tu bakal everything will be complete, will be dalam bulan 6. So kita jangkakan Alza yang baru akan dilancarkan pada bulan 6 ataupun bulan 7. Antara 2 bulan ni. Kiranya tak lama lagi lah. So bagi anda yang nak, orang katakan, tunggu sebuah MPV yang mampu milik dan pada masa sama juga safety dia power dan juga ciri yang lebih bagus. So Alza ni aku rasa kau memang patut tunggulah, sebab dia memang lain daripada Alza yang lama. Okay? So abang harap info ini membantu korang, bagi korang yang tengah plan nak cari, nak beli kereta ni. So ini adalah info yang sahih yang aku boleh sharekan kepada anda. Dan persoalan lebih penting adalah, adakah Peredua akan kekal guna nama Alza ataupun nama baru yang dinyatakan dari itu, iaitu Trust ataupun Nesis. Mana satu? Tapi Nesis Trust, aku yakin dia tak guna kot. Dia akan still guna Alza. Nama dah 13 tahun kot. Orang ingat kot. Takkan nak guna nama baru. Tapi tak tahu kalau dia nak guna nama baru. Kita tak tahu. Tapi anyway, nanti kalau ada dah launching, dah ada model, dah sampai model tu, of course kita bakal menjadi antara yang terawal untuk sampaikan info kepada anda. Okay? So macam biasalah, bagi anda yang nak keep tahu apa-apa update pasal Alza, make sure korang masih belum subscribe tu tolong subscribe, dan juga tolong juga untuk tekan loceng. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.